أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب زدنا علما وارزقنا الفهم. اللهم نور قلوبنا بنور هداية كما نورت الأرض بنوره شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal atas segala rahmat Allah, nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dapat lagi kita meneruskan pengajian ataupun kita menuntut ilmu, walaupun sekarang ini subhanallah kita diuji dengan ujian yang besar, yang mana terbaru ni dah 3,000 lebih kes, yang hari ni tertinggi setakat ini subhanallah. Dan ini semua hadirin para penonton sekalian merupakan satu ujian daripada Allah Azza wa Jalla, yang mana ujian ini sepatutnya boleh membuatkan kita makin dekat dengan Allah. Ujian ini sepatutnya boleh membuatkan kita makin rapat dengan Allah Azza wa Jalla, bukan kita makin jauh. Ya, rapat ataupun jauh itu dia terserah pada kita lah. Kalau kita memandang ia sebagai ujian yang berhikmah, kita akan makin rapat dengan Allah. Akan tetapi kalau kita pandang benda ni sebagai satu bala, musibah daripada Allah, lalu mungkin kita akan merintih ataupun kita akan mengeluh ataupun kita akan komen macam-macam dan sebagainya. Ala kulli hal, moga-moga apa yang Allah bagi pada kita ini ada hikmah dia untuk kita muhasabah, untuk kita lebih rapat dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah, musibah COVID ataupun ujian COVID-19 ini satu benda yang besar, ya, yang mana kita kena patuhlah SOP dan sebagainya. Dan terkini dibenarkan untuk salat Jumaat seramai 30 orang dan juga salat berjemaah seramai 5 orang. InsyaAllah, moga-moga Allah permudahkan urusan kita insyaAllah. Baik, perkongsian pada malam ini insyaAllah kita akan membicarakan satu kitab yang dikarang oleh yang berbahagia, dulu dia mufti wilayah Persekutuan Sahibus Samahah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dan sekarang ini Sahibus Samahah ini dah jadi Menteri Agama, yang mana dia dah karang satu kitab. Banyak sebenarnya karangan ataupun tulisan daripada Sahibus Samahah dulu, dan ini salah satu kitab dia yang kita akan bicarakan pada malam ni, iaitu Permata Buat Orang Yang Beriman ataupun Lu'lu' Lil Mu'minin. Al-Lu'lu' Lil Mu'minin, ni gambar kitab dia insyaAllah. Jadi kita akan bicarakan insyaAllah sepanjang live di page Muzakarah Guru Takmir Wilayah Persekutuan ini. InsyaAllah boleh kita kongsi dan share, komen dan sebagainya, untuk lebih ramai lagi dapat mengikuti majlis ilmu secara maya ini, dan insyaAllah dapat bagi manfaat pada semua orang insyaAllah. Jadi kita akan kongsi beberapa permata buat orang yang beriman, yang mana kitab ini membicarakan hadis-hadis yang simple. Akan tetapi hadis-hadis ini dia walaupun simple, dia berkait rapat dengan keadaan kita sebagai seorang manusia ataupun sebagai seorang hamba Allah, khususnya kita yang mana mungkin kita terdiri daripada ayah kita, ni mungkin ibu kita, mungkin suami kita, mungkin isteri kita, mungkin jiran-jiran kita, mungkin seorang ustaz kita, mungkin seorang pekerja biasa, siapa pun kita. Kalam-kalam yang dimuatkan dalam hadis ini insya-Allah, dalam kitab ini, hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab ini insya-Allah boleh memberikan kita satu ingatan ataupun satu jentikan ataupun suntikan dalam hati dan jiwa kita untuk menjadi siapa pun kita, ayah ke, suami ke, isteri ke, pekerja ke, majikan ke, kita akan bagi yang terbaik pada Allah Azza wa Jalla. Baik, hadirin para penonton yang dirahmati Allah, kita bagi pada hadis yang pertama insya-Allah
yang mana hadis yang pertama ini bertajuk kewajipan istiqamah. Kewajipan istiqamah. Kalau tuan-tuan ada kitab ini, boleh buka ya, boleh buka. Alhamdulillah, insya-Allah kita sama-sama baca hadis ini. Kewajipan istiqamah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, daripada Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, aku bertanya, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka wa fi hadith Abi Usamah ghairak qal qul amantu billah thumma fastaqim. Daripada Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarlah kepada aku berkenaan Islam, perkataan yang tidak perlu aku bertanya seorang pun selain pada kamu. Boleh tak kamu ajar aku satu perkataan? Sufyan bin Abdullah ini, dia tanya Nabi, bolehkah ajar aku satu perkataan tentang Islam yang mana perkataan ini aku dah tak perlu dah tanya orang lain, aku dah tanya kamu sahaja ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kata Nabi, qul amantu billah thumma fastaqim. Katakanlah, Nabi berkata, katakanlah, amantu billah thumma fastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dan beristiqamah. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah, hadis ini ya, Nabi nak tekankan bahawasanya kita sebagai seorang yang beriman, kita kena istiqamah. Kita sebagai orang yang beriman kena istiqamah dalam apa sahaja kebaikan yang kita buat. Dan hadis ini Imam An-Nawawi rahmatullah alaih menyebut bahawasanya kepentingan istiqamah ini Nabi meletakkan selepas beriman kepada Allah. Lepas beriman kepada Allah, kena istiqamah. Makna kata, ia satu benda yang besar. Ia satu benda yang besar. Nak mudah faham hadirin para penonton sekalian, bila mana kita berkata ataupun kita berikrar, aku beriman kepada Allah Azza wa Jal, aku beriman kepada Allah Azza wa Jal, kita naik saksi, aku naik saksi bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita jazam dalam hati kita yang kita beriman kepada Allah Azza wa Jal. Saat itu, selepas kita bertekad, berikrar kita beriman kepada Allah, kemudian kita beristiqamah. Nak mudah faham hadirin para penonton sekalian, bila mana seseorang itu berikrar dia beriman kepada Allah, bila mana dia bertekad ataupun dia dah jazam tetap kejap dalam hati dan jiwa dia, dia beriman kepada Allah. Selepas pada itu hadirin sekalian, dia akan buat semua benda orang beriman buat. Salatnya baik, zakatnya baik, puasanya baik, melakukan kebaikannya baik, meninggalkan kemungkarannya dan sebagainya, dan dia istiqamah dengan kebaikan-kebaikan yang dia buat sebagai seorang orang beriman. Ini penting istiqamah dalam kehidupan. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, Imam Nawawi rahmatullah alaih sebut, andai kata kamu ada istiqamah, kamu akan sentiasa berada dalam payung rahmat Allah Azza wa Jalla. Seorang yang mengamalkan salat ataupun orang yang istiqamah salat, selalu salat, dia akan sentiasa berada dalam jagaan Allah. Dalam hadis yang lain, apa Allah kata, ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah hak kamu dengan Allah. Salat on time. Ada duit lebih, sedekah. Malah kalau tak ada duit pun sedekah sebagai tanda syukur. Hari-hari beristighfar pada Allah Azza wa Jal. Hari-hari berselawat pada Allah Azza wa Jal. Buat benda-benda kebaikan. Pada masa tu hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kamu istiqamah. Apa ataupun kebaikan-kebaikan yang kamu buat, ini yang Nabi kata kepentingan istiqamah, lalu kamu akan ihfazillah yahfazka, kamu akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf, Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, ayat 13 dan juga 14. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu
fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Allah kata orang yang istiqamah ni, apa kata Allah? Sesungguhnya sesiapa yang berkata Tuhan kami ialah Allah, sesiapa yang ada dalam hati dia, sesiapa yang ada dalam jiwa dia, sesiapa yang ada dalam minda dia, dan dia bertekad, dia betul-betul meletakkan dalam hati dia secara tetap jaza bahawasanya Tuhan aku ialah Allah, kemudian dia melakukan ketaatan apa yang Allah suruh dia buat, dia melakukan kebaikan yang Allah suruh, dia meninggalkan segala larangan yang Allah suruh, dia membuat benda-benda yang Allah suka, mereka ini kata Allah Azza wa Jal, maka fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan ke atas mereka, mereka juga tidak akan bersedih. Hadirin, apa kata Allah pada ayat seterusnya? Subhanallah. Allah kata apa? Ulaika ashabul jannah. Mereka ini yang mengaku Allah itu Tuhan mereka, yang bersaksi Allah Tuhan mereka, lalu dia melakukan ketaatan kepada Allah, dia meninggalkan segala larangan Allah, dia buat benda-benda baik, dia buat benda-benda yang Allah suka, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak akan dapat ketakutan dalam hidup mereka, tidak akan dapat kesedihan dalam hidup mereka. Bahkan yang paling mahal kata Allah, ulaika ashabul jannah. Mereka ini kata Allah adalah ahli-ahli syurga. Khalidina fiha, akan kekal dalam syurga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang mereka, amalan-amalan mereka buat masa mereka hidup di atas muka dunia. Hadirin, para penonton yang dirahmati Allah. Subhanallah. Istiqamah ni satu benda yang amat penting. Istiqamah ini satu benda yang amat penting. Dan untuk seseorang itu istiqamah, contoh ya, nak ada orang ni dia niat dia nak sedekah, hari-hari dia kata dia nak sedekah lah dalam RM2 sehari ataupun RM1 sehari dia nak sedekah. Imam Nawawi rahmatullah alaih, bila mana seseorang itu nak melakukan kebaikan, lalu akan datang halangan-halangan, akan datang halangan-halangan yang akan membuatkan dia jadi tawar hati, tak ada semangat nak buat baik dan sebagainya. Imam Nawawi kata, seseorang yang mana dia nak istiqamah dengan satu kebaikan, dia kena buat 2-3 benda. Dia kena buat 2-3 benda. Apa kata Imam Nawawi rahmatullah alaih? Pertama sekali, kalau seseorang ni, contoh dia nak bersedekah, dia nak bersedekah. Aku nak istiqamah, aku nak sedekah RM2 sehari. Contoh. Sebab apa? Sedekah ini satu amalan yang mulia. Sedekah ini satu benda yang Allah suka. Sedekah ini satu benda yang Nabi suka. Aku nak istiqamah bersedekah. Imam Nawawi kata, benda pertama sekali seseorang itu bila dia mula untuk buat kebaikan untuk istiqamah, benda pertama dia kena betulkan niat. Benda pertama dia kena betulkan niat dia. Innamal a'malu binniyat. Semua benda, setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap amalan akan bermula dengan niat. Tanya diri kita, aku nak sedekah ni kerana apa? Adakah aku nak sedekah ini, aku nak tunjuk pada orang bahawasanya aku kaya? Ataupun aku nak sedekah ini, aku nak tunjuk pada orang bahawasanya orang lain tak mampu buat macam aku, nak kata aku nak hebat? Ataupun aku nak bersedekah ini adalah untuk aku, saja-saja aku nak menunjuk bahawasanya aku hebat, aku banyak duit dan sebagainya. Ataupun kita nak bersedekah ini kerana betul-betul nak bersihkan hati kita, bersihkan harta kita, buat kerana Allah, buat nak dapat rahmat Allah. Sedekah sebagai tanda syukur bahawasanya kita ini hamba dan Allah dah banyak bagi kita kebaikan ataupun harta kekayaan sebelum-sebelum ini. Tanda syukur kepada Allah, lalu kita nak bersedekah.
Imam Nawawi kata, hadirin sekalian, betulkan niat saat kita nak memulakan satu kebaikan untuk istiqamah. Baik kita nak bersedekah sebagai contoh, baik kita nak contoh orang nak PKP ni mari, dia PKP kan, kita dah free ni 2 minggu ni, ada orang mula, oh aku ni nak cuba bangun tahajud. Niat dia nak bangun tahajud, dia kena betulkan niat. Ada orang, oh aku ni mungkin pagi dah free, aku nak buat solat duha, contoh ya. Lalu dia pun niat betul-betul dalam diri dia, aku nak buat ni kerana Allah. Nak buat ni ikhlas kerana Allah. Ikhlaskan diri dan niat kita hanya sahaja kerana Allah. Itu yang pertama kata Imam Nawawi rahmatullah alaih. Yang kedua kata Imam Nawawi, seseorang yang nak berubah menjadi seorang hamba yang lebih baik, nak buat kebaikan dan nak istiqamah dengan kebaikan yang dia buat, kata Imam Nawawi, dia kena tahu kemampuan diri dia. Subhanallah, ada orang dia kata apa, aku ni nak bangun tahajud, dia kata. Aku ni kokok mana pun aku nak bangun tahajud. Aku akan cuba bangun tahajud. Aku akan istiqamah bangun tahajud. Lalu apa dia buat, hadirin para penonton sekalian? Dia pun buat, bangun pukul 3 pagi. Bangun pukul 3 pagi, dia pun buatlah tahajud. Berapa banyak? 20 rakaat contoh ya. 20 rakaat. Buat tahajud 20 rakaat. Sebab apa? Semangat ni. Nak bertahajud, nak berubah. Sedangkan dia lupa kemampuan diri dia. Dia lupa kemampuan diri dia. Dia lupa bahawasanya dia mungkin tak mampu untuk buat tahajud everyday, setiap pagi, setiap hari, sebanyak 20 rakaat. Lalu dia buat 20 rakaat dan sebagainya. Hari pertama lepas, hari kedua mungkin lepas, hari ketiga mungkin berkurang sikit, hari keempat dia dah mula penat, hari yang kelima mungkin dia tak bangun lagi, hari yang keenam langsung tidak ada dah tahajud. Sebab itu hadirin sekalian, satu hadis Aisyah ada bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa soalan Aisyah? Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih ya. Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Hadirin para penonton sekalian, apa kata Nabi? Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan, yang dibuat secara berterusan walaupun sedikit. Amalan yang dibuat secara berterusan walaupun sedikit, lalu Nabi kata beramallah sesuai dengan kemampuan kalian. Bangun tahajud, nak amal tahajud ya. Bangun pagi, tak boleh bangun pukul 3 pagi, dia bangun pukul 5 pagi. Walaupun setengah jam lagi nak masuk subuh contoh ya, dia buat tahajud 2 rakaat. Hari yang kedua, dia awalkan 10 minit bangun, 4.50 sebagai contoh, dia buat tahajud 2 rakaat. Hari yang ketiga, keempat seterusnya, dia cuba lagi awal dengan tahajud 2 rakaat. Kata Nabi, mereka yang buat satu kebaikan secara terus-menerus istiqamah walaupun sedikit, itulah amalan yang paling Allah cintai. Subhanallah, ada duit lalu tetapkan pada diri, aku nak sedekah RM1 sehari pada tabung masjid. Bangun pagi, tu masuk RM1 sehari. Istiqamah, itu yang paling Allah cinta. Nak buat solat duha, tak mampu nak buat 8 rakaat, tak mampu nak buat 4 rakaat, buat 2 rakaat every day tanpa miss. Itu amalan yang Allah cinta. Berterusan. Walaupun kita tak buat 20 rakaat, tak buat 18 rakaat, tapi kalau buat hanya 2-3 hari, tidak berterusan, hadirin, ia tidak dipanggil sebagai istiqamah. Hadirin para penonton dirahmati Allah. Apa lagi kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kata, banyakkan berdoa kepada Allah. Banyakkan berdoa kepada Allah. Nak istiqamah dalam amalan, banyakkan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang beri kekuatan pada kita adalah Allah. Seseorang yang badan dia kuat, ada body yang tough dan sebagainya, seorang yang hebat dan sebagainya, tak semestinya walaupun dia gagah perkasa,
tak semestinya dia larat untuk dia angkat selimut untuk bangun waktu subuh. Subhanallah. Dia boleh hiking gunung. Dia boleh cycling, hadirin sekalian, seluruh wilayah persekutuan. Dia boleh berlumba lari, dia boleh angkat batu, dia gagah dan sebagainya, boleh ke gym, boleh angkat benda tahu, yang angkat berat saya pun tak tahu. Boleh buat everything. Akan tetapi walaupun dia boleh buat begitu, tak semestinya dia boleh angkat selimut untuk bangun waktu subuh on time. Tak semestinya kekuatan jasad dia itu dia boleh angkat selimut untuk bangun tahajud. Tak semestinya kekuatan jasad dia, body dia yang gagah itu, dia boleh melakukan ibadah dengan berterusan kepada Allah. Sebab apa? Yang bagi kekuatan bukan jasad kita, yang bagi kekuatan adalah Allah. Sebab itu, nak dapatkan kekuatan itu, kena banyak berdoa, hadirin sekalian. Kena banyak berdoa. Satu hari ada seorang ahli maksiat. Pernah diceritakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, rahmatullah alaih. Pernah seorang ahli maksiat datang kepada dia. Lalu, ahli maksiat ini jumpa dengan Syekh Buti. Dia kata, apa wahai Syekh? Aku sekarang ni seronok sangat buat maksiat. Aku buat dosa dalam keadaan aku rasa lazat buat dosa. Aku buat dosa dalam keadaan aku rasa lazat buat dosa. Dan aku nak berubah, wahai Syekh. Aku nak berubah. Hadirin, hadirat, para penonton yang dirahmati Allah. Syahid Syekh Ramadan Al-Buti rahmatullah alaih, bila mana diadukan masalah ini oleh pemuda yang buat maksiat ini kepada beliau almarhum, lalu dia kata apa? Dia menangis. Syekh Ramadan Al-Buti ni seorang yang mudah menangis, ya. Dia mudah sangat menangis. Dan dia seorang yang wara'. Subhanallah, Syekh Ramadan Al-Buti, dia tak benarkan murid-murid dia cium tangan dia. Kalau salam, tak benarkan cium. Seorang yang cukup simple, tapi seorang yang wara'. Dan dia mudah menangis. Kalau pernah pergi ke majlis zikir dia, saya pernah hadir ke satu majlis pengajian dia, subhanallah, selepas asar, tak silap saya ingat saya, dia zikir mudah saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mudah saja. Tapi dengar zikir yang dilantunkan, kita boleh menangis sampai dalam hati. Seorang yang cukup wara', seorang yang kita nampak dia, subhanallah, kita boleh ingat pada Allah. Apa kata Syekh Ramadan Al-Buti? Dia menangis kerana diadukan masalah oleh pemuda yang buat maksiat itu. Syekh Ramadan Al-Buti kata, kamu jangan mengadu pada aku. Kamu yang kamu rasa, kamu kata kamu lazat buat maksiat tu, kamu jangan mengadu pada aku. Jangan mengadu pada aku. Tapi kamu mengadulah kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kamu ada masalah, kamu buat dosa, kamu buat maksiat, kamu istiqamah melakukan maksiat sehingga kamu rasa lazat buat maksiat, nah, kamu jangan mengadu pada manusia. Kamu jangan mengadu pada manusia, tapi mengadulah kepada Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha mengetahui, mengadulah pada dia. Subhanallah, hadirin, para penonton dirahmati Allah. Selang beberapa bulan, pemuda tu balik, dia berubah, dia berdoa dan sebagainya, dia mengadu kepada Allah dan sebagainya. Selang beberapa bulan, dia kata apa, wahai Syekh, dia datang jumpa Syekh Buti balik. Dia kata, Syekh, aku dah buat apa yang kamu suruh. Aku dah mengadu kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sekarang ini saat aku mengadu kepada kamu, aku merasa kelazatan saat aku melakukan maksiat. Saat aku mengadu pada kamu dulu, wahai Syekh, aku masa tu bila aku buat maksiat, aku rasa lazat. Masa aku mengadu padamu, wahai Syekh, masa tu, saat aku melakukan dosa, aku rasa lazat, aku buat dosa pada masa tu. Akan tetapi, wahai Syekh, bila mana aku mengadu kepada Allah, aku mengadu kepada Allah, aku dapat kekuatan meninggalkan maksiat yang aku buat. Aku dapat kekuatan meninggalkan segala kemungkaran yang aku buat. Nah, sekarang ini aku merasakan kemanisan yang amat-amat manis dalam ibadah. Sebab tu hadirin sekalian, kita kena banyak berdoa kepada Allah.
Wahai Allah, istiqamahkan aku dalam kebaikan. Wahai Allah, istiqamahkan aku dalam kerja ibadah aku. Wahai Allah, istiqamahkan aku dalam segala ibadah ataupun kebaikan yang aku buat. Wahai Allah, lazatkanlah, maniskanlah, bagilah halawah, kemanisan iman dalam segala ibadah yang aku buat padamu, wahai Allah. Kita kena mohon, hadirin sekalian. Kita kena mohon kepada Allah. Banyakkan berdoa. Kerana apa? Seseorang yang meninggalkan maksiat kerana Allah. Seseorang yang meninggalkan kemungkaran yang dia buat kerana Allah. Seseorang yang meninggalkan segala syubhah dalam kehidupan dia. Rezeki dia tinggalkan kerana Allah. Allah akan balas pada dia satu benda. Apa dia? Kemanisan dalam melakukan ibadah. Kemanisan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Hidup dia diberkati. Hidup dia dipandu dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Dan pada masa itu, dia akan rasa seronok dan rasa semangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu hadirin para penonton yang dirahmati Allah. Istiqamah ni satu benda yang amat penting. Istiqamah ni satu benda yang amat penting. Dan nak mulakan istiqamah, ingat 3 benda tadi. Yang pertama, niat biar ikhlas kerana Allah. Niat kena ikhlas kerana Allah. Yang kedua, kena ada apa? Kena ada buat ibadah ataupun perubahan ikut kemampuan diri sendiri. Jangan terus nak berubah tapi nak buat melakukan amalan kebaikan secara istiqamah tapi buat tanpa tengok kemampuan diri. Buat banyak sampai kita tak sedar yang kita tak mampu. Akhir sekali kita akan meninggalkan amalan tersebut. Dan yang ketiga yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta dengan Allah. Allah, tolonglah bagi aku istiqamah, wahai Allah. Tolonglah wahai Allah bagi aku istiqamah. Aku ni wahai Allah nak istiqamah buat salat duha contoh ya. Aku ni wahai Allah nak istiqamah untuk buat tahajud. Aku ni wahai Allah nak istiqamah bersedekah. Aku ni wahai Allah nak istiqamah wahai Allah untuk melakukan kebaikan. Bagilah aku istiqamah wahai Allah. Bagilah aku istiqamah wahai Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman pada Allah. Aku beriman pada Allah. Aku akan buat segala kebaikan yang Allah suruh. Aku akan buat segala amalan yang Allah suruh. Aku akan cuba penuhi ataupun mengikut segala sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan selepas itu, insya-Allah, aku akan beristiqamah. Aku akan beristiqamah. Dan kata Nabi SAW, itulah benda yang Allah Azza wa Jalla suka. Itulah benda yang Allah Azza wa Jalla sayang, jika mana seseorang itu mengaku dan juga berikrar dia merupakan hamba kepada Allah, beriman kepada Allah dan dia beristiqamah, berterusan melakukan kebaikan, benda yang Allah Azza wa Jalla suka. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah, itu hadis yang pertama. InsyaAllah moga-moga kita ada perasaan ataupun kita boleh berubah untuk menjadi hamba yang sentiasa istiqamah dalam kehidupan kita. Baik, hadirin para penonton yang dirahmati Allah, kita akan pergi pada hadis yang kedua. Pada hadis yang kedua, insya-Allah. Dan kita pun sekarang dah dekat dengan Isyak dah. Dekat dengan Isyak. InsyaAllah lah kita akan sambung pada malam seterusnya kitab Al-Lu'lu' lil Mu'minin ini. Dan kita akan baca pada hadis yang kedua. Kita berhentilah pada malam ni pada hadis yang kedua. Kita akan baca hadis yang kedua yang bertajuk kelebihan menuntut ilmu, insya-Allah pada malam-malam seterusnya, insya-Allah. Jadi insya-Allah hadirin para penonton dirahmati Allah, moga-moga ada manfaatlah perkongsian saya pada malam ini berkenaan dengan istiqamah. Dan insya-Allah moga-moga kita semua tergolong dalam golongan orang yang ataupun hamba yang istiqamah, hamba suami yang sentiasa buat baik pada keluarga dia secara istiqamah. Ayah menjadi ayah yang baik yang melaksanakan kewajipan secara istiqamah. Pekerja yang saleh, pekerja yang mukmin yang melakukan kebaikan secara istiqamah. Ataupun kita seorang isteri yang baik, yang salehah, melakukan ketaatan pada Allah secara istiqamah.
kita seorang pelajar, kita seorang pekerja, ataupun siapa pun kita melakukan kebaikan secara istiqamah. Yang penting kebaikan kita buat itu tidak perlu banyak, tapi biarlah sedikit asalkan berterusan. Itulah yang Nabi SAW sebut amalan yang paling Allah cinta. Buat sedikit amalan tapi secara berterusan. Moga-moga ada manfaat hadirin para penonton sekalian. Moga-moga Allah redai kita, terima segala amalan ibadah kita, dan insya-Allah kita lepas ni isyak salat berjemaah lah kalau boleh dengan keluarga kita, insya-Allah. Moga-moga salat jemaah yang kita buat di rumah ini Allah akan redai dan Allah terima dan menjadi salah satu penguat hubungan kita dengan ahli keluarga kita, insya-Allah. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.